Saya Nur Nisatiga binti Sahari, nombor matrik 294181 dan saya akan mulakan dengan ringkasan eksekutif. HoneyFlex merupakan perniagaan snack ringan yang terinspirasi oleh keperluan pelajar kolej terutamanya di sekitar Universiti Utara Malaysia iaitu UUM. Produk ini dengan rasa keseimbangan antara jagung berkualiti tinggi dan manisnya madu asli dihasilkan melalui proses teliti dengan standard operasi yang ketat menjamin kualiti yang konsisten. Keistimewaan snack ini terletak pada kelenturan dan kepraktisan dalam memenuhi keperluan tenaga pelajar ketika mengerjakan tugasan mereka. Dengan variasi topping yang menarik seperti butterscotch, chocolate chip dan white chocolate chip, HoneyFlex tidak hanya menawarkan rasa yang lazat tetapi juga dengan harga yang berpatutan. Dibangunkan dengan modal permulaan yang bersifat kolaboratif dari setiap rakan kongsi. Perniagaan ini bertujuan untuk memperkenalkan snack berkualiti kepada komuniti UUM sambil memberi fokus utama kepada kepuasan pelanggan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Iman Elisha binti Karudin bernombor matrik 294585. 2.2 Pengenalan perniagaan. Kami merupakan perniagaan kecil. Kami menamakan HoneyFlex sebagai produk ini kerana ingin mengekalkan maksud honey cornflakes itu sendiri agar mudah difahami pelanggan. Kami mengambil stok daripada honey cornflakes yang merupakan pengasas produk ini. Ahli kumpulan kami seramai 10 orang dan setiap orang perlu menyumbang modal sebanyak RM31.76. Jadi modal awal kami ialah RM317.60. Jumlah modal tersebut adalah bertujuan untuk membeli produk dari pengeluar, perbelanjaan untuk pembungkusan, penghantaran, operasi dan lain-lain. Risiko kami adalah kos bahan yang melambung, kos pengangkutan, bahan rosak, masalah teknikal dan banyak lagi. Akhir sekali, kami memutuskan untuk tetap menumbuhkan perniagaan HoneyFlex ini kerana perniagaan ini mudah diuruskan serta pembahagian untung dapat diagihkan sama rata kepada setiap ahli. Berikut merupakan butiran kami miliki untuk menjual HoneyFlex ini iaitu akaun Facebook, akaun Instagram, Telegram, website untuk urus niaga jual beli. Bagi cara pembayaran pelanggan kami menggunakan satu sahaja akaun iaitu akaun RHB Bank. 2.2 Produk atau perkhidmatan. Produk apa yang ingin kami jual? Produk yang kami ingin jual iaitu cornflakes madu, merupakan makanan ringan utama yang dilengkapi dengan white chocolate chips, butterscotch chips, dark chocolate chips untuk pelanggan yang mahukan topping. Status semasa perniagaan cornflakes HoneyFlex ialah HoneyFlex beroperasi di sekitar UUM dan kebanyakan pelanggannya adalah pelajar UUM. Setiap ahli kumpulan akan berfungsi sebagai penjual dalam syarikat yang beroperasi di sekitar UUM. Mereka akan menghantar produk kepada pelanggan. Sebagai contoh, pelanggan yang datang daripada pelbagai inasis, iaitu inasis MAS, TMB, YAB dan sebagainya. Kami tidak mengenakan sebarang caj perhantaran untuk pelajar yang berada di dalam UUM, kecuali pelanggan yang memerlukan penghantaran kurier. Oleh itu, pelanggan akan dikenakan kos penghantaran kurier. Produk HoneyFlex kami unik daripada yang lain kerana rasanya yang hebat dan saiznya yang mencukupi untuk satu saiz hidangan. Produk kami unik kerana rasanya yang tidak terlalu manis, jadi pelanggan tidak akan muak jika mengambilnya dengan kuantiti yang banyak. HoneyFlex mempunyai banyak kelebihan yang jelas berbanding produk lain. Salah satunya ialah menggunakan bahan yang berkualiti tinggi pada harga yang berpatutan. Selain itu, HoneyFlex adalah makanan ringan yang mempunyai pelbagai faedah. Makanan ringan yang boleh dimakan di mana-mana sahaja walaupun di dalam kelas, dan ianya tidak memerlukan persediaan yang lama untuk dimakan. Pembiayaan dicari. Kami mengenakan bayaran sebanyak RM31.76 kepada setiap seorang ahli kumpulan kami. Kumpulan kami mempunyai seramai 10 orang. Bayaran tersebut didarabkan dengan 10 dan kami mendapatkan jumlah sebanyak RM317.60 sebagai modal untuk memulakan perniagaan kami. Nama saya Adriana binti Fakhri Razi, nama matrik 294346.
Pemilihan pasaran utama kami ialah pelajar-pelajar Universiti Utara Malaysia. Mereka lebih cenderung untuk memilih produk makanan berbanding produk pakaian dan barangan-barangan lain, menyebabkan kami memilih untuk menjual produk kami iaitu Honey Complex. Selain itu, produk kami juga sesuai untuk dijadikan kudapan bagi pelajar, contohnya semasa mereka sedang menyiapkan tugasan mahupun menonton drama. Produk kami juga ditawarkan pada harga yang berpatutan menjadikan ia sesuai untuk dibeli oleh para pelajar. Seterusnya ialah saiz pasaran sasaran. Produk kami dapat memenuhi cita rasa para pelajar, terutamanya pelajar yang menyukai manisan, kerana produk kami mempunyai pelbagai jenis topping seperti chocolate chip, white chocolate chip dan butterscotch chip. Disebabkan produk kami diperbuat daripada emping jagung, mentega, gula dan juga madu, ianya sangat sesuai untuk dimakan oleh semua peringkat umur. Seterusnya, bagi trend pasaran sasaran, kami mengikut trend pada masa kini. Pada masa kini, ramai orang memilih untuk membeli makanan, terutamanya manisan. Social media sangat penting bagi sesebuah perniagaan untuk menarik perhatian pelanggan. Oleh itu, kami telah memilih platform seperti WhatsApp, Instagram dan juga Facebook. Melalui media sosial, pelanggan dapat informasi berkaitan produk kami dan juga sebagai tempat untuk kami berkomunikasi dengan pelanggan. Tajuk saya adalah campuran strategi dan juga promosi jualan. Pada era masa kini, penggunaan media sosial adalah sangat penting. Oleh itu, kami telah menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan lagi produk kami. Kami telah membuka akaun Facebook dan juga Instagram yang bernama Honeyflake. Media sosial juga adalah tempat di mana kami, iaitu peniaga dan juga customer, untuk berkomunikasi. Kami telah mempost poster dan juga ayat hebahan ke dalam grup-grup yang ada di WhatsApp. Sebagai contoh adalah grup komuniti. Grup komuniti adalah grup di mana peniaga ataupun peniaga kecil untuk mempromosikan lagi produk diorang. Selain itu, kami juga menggunakan platform Instagram. Kami telah meletakkan link pada bio Instagram. Selain itu, kami juga telah post pelbagai information mengenai produk kami. Sebagai contoh, kebaikan produk Honeyflake dan juga feedback daripada customer. Kami telah menggunakan kaedah QR code dan juga transfer serta pembayaran tunai untuk membayar Honeyflake, untuk mempermudahkan lagi proses jual beli antara kami. Seterusnya, strategi kami adalah penghantaran percuma di dalam UUM. Di mana Inasis berada di dalam UUM, kami tidak menggunakan jas pembayaran. Oleh itu, ia dapat menarik minat para pelajar untuk membeli produk kami kerana tidak perlu memikirkan kos untuk menghantar ataupun mereka tidak perlu membazirkan tenaga untuk mengambil produk kami kerana kami akan menghantar produk tersebut ke bilik mereka. Seterusnya adalah strategi harga. Kami telah meletakkan harga yang mampu milik supaya produk kami mendapat sambutan hangat dalam kalangan pelajar. Oleh itu, kami telah membuat keputusan untuk meletakkan harga RM RM11 untuk sebalang, manakala jika mempunyai topping berharga RM RM12. Kami telah mendapatkan harga ejen, oleh itu kami telah mendapat harga RM7.50. Oleh itu, kami membuat keputusan untuk menjual RM RM11. Jadi, keuntungan bagi satu unit konflik madu adalah RM RM3.50. Seterusnya adalah strategi produk. Pertama adalah inovasi produk. Kami telah menginovasikan produk Honeyflake iaitu dengan menambah topping. Kami membeli pada pembekal hanya konflik saja. Oleh itu, untuk menambahkan lagi kelainan, kami telah menambahkan idea iaitu meletakkan topping. Antara topping yang kami sediakan adalah butterscotch, white chocolate and chocolate chip. Selain itu, kualiti produk kami sangat tinggi kerana menggunakan bahan-bahan yang premium. Antaranya adalah madu. Madu sangat penting dan untuk badan kita kerana banyak kelebihan madu. Antaranya adalah menguatkan imun badan, menguatkan ingatan dan membekalkan tenaga. Selain itu, madu juga merupakan makanan as-sunnah.
Untuk menjaga lagi kualiti produk kami menggunakan bekas kedap udara supaya produk kami tahan lama, dan kami telah mensil produk kami supaya tidak masuk angin dan dapat tahan dengan lama. Seterusnya adalah perlabelan produk. Kami telah menggunakan label daripada pembekal, iaitu idea pembekal kami, iaitu Kak Hani. Oleh itu kami dapat menjimatkan kos, iaitu dengan tidak membuat label sendiri. Tambahan pula, penggunaan warna kuning pada label tersebut juga telah menunjukkan lagi bahawa produk kami berkualiti tinggi. Oleh itu kami meneruskan untuk menggunakan label daripada pihak pembekal. Seterusnya adalah persaingan. Setiap perniagaan tidak boleh lari daripada persaingan. Antara persaingan kami adalah Zana Conflict. Akan tetapi setiap produk mempunyai kelebihan dan juga kelemahan tersendiri. Antaranya, kekuatan Zana Conflict adalah terdapat variasi perisa, iaitu salted egg, tom yum, madu dan juga cheese. Akan tetapi kelemahannya adalah harganya yang mahal, iaitu sebekas RM15, tidak mempunyai topping dan mengenakan cas penghantaran iaitu RM1. Manakala jika Hanif Madu pula, kekuatan kami adalah harga yang lebih murah berbanding dengan Zana Conflict. Selain itu mempunyai pelbagai jenis topping iaitu white chocolate, chocolate chip dan juga butterscotch. Seterusnya adalah kami tidak mengenakan cas penghantaran jika inasis dalam UUM. Saya Nur Syakina binti Nordin, bernombor matrik 294542. Bagi pasukan organisasi Haniflix, terdapat 10 orang ahli dalam pasukan pengurusan Haniflix. Setiap ahli telah diberi jawatan dan tugas masing-masing untuk menjalankan perniagaan Haniflix dengan lancar. Dimulakan dengan ahli tertinggi di dalam Haniflix, iaitu Ain Suraya binti Khairuddin, yang memegang jawatan pengarah urusan utama yang merancang, mengendali dan mengatur keseluruhan pengurusan perniagaan. Seterusnya, bagi Nur Syakina binti Nordin dan Huda Natasha binti Zulkifli, memegang jawatan sebagai pengurus pengeluaran yang memantau aliran operasi perniagaan dari ambilan stok sehingga mempunyai stok produk yang sedia untuk dijual dan memegang maklumat terperinci berkaitan senarai penuh produk dan kelengkapan yang tersedia dalam perniagaan. Seterusnya, Adriana binti Fakrozi yang memegang jawatan sebagai pengurus promosi bertugas untuk merancang dan melaksanakan kaedah promosi kreatif di platform media sosial seperti Facebook dan Instagram. Bagi Cik Nur Nadia Akila binti Zulkifli memegang jawatan sebagai pengurus jualan dengan menjalankan jualan dalam talian kepada pelajar dan staf di sekitar UUM dengan perkhidmatan COD. Selain itu, Nur Ain Syazina binti Suki memegang jawatan sebagai pengurus logistik yang bertanggungjawab untuk memilih tempat penyimpanan stok yang betul dan membuat pemeriksaan secara berkala terhadap produk. Bagi ahli jawatan pengurus pemasaran telah dipegang oleh 2 orang ahli, iaitu Nurul Anis Atikah binti Zahari dan Nurul Najwa Firdani binti Sabaran, yang bertanggungjawab atas mengenal pasti peluang rangkaian pasaran baru agar dapat menjana tambahan keuntungan dan menyediakan bajet pemasaran dan perbelanjaan perniagaan untuk meningkatkan keuntungan. Akhir sekali, ahli jawatan pengurus kewangan dipegang oleh Nur Iman Elisha binti Khairuddin dan Amy Fazizana binti Badrul Hisham, yang bertugas untuk menghasilkan laporan kewangan dan maklumat dengan tepat dan juga menetapkan bajet bagi setiap ahli kumpulan untuk memulakan perniagaan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Amy Fazilana binti Badrul Hisham dan nombor matrik 294648 5.0, iaitu rancangan operasi. Rancangan operasi merujuk kepada perancangan, pengaturan dan pelaksanaan aktiviti operasi dalam organisasi atau sistem dengan tujuan mencapai matlamat operasi yang ditetapkan. Aspek-aspek utama dalam rancangan operasi termasuk pengurusan inventory, pengaturan proses, pengeluaran, pengurusan kualiti, pengurusan kapasiti dan lain-lain. Pelan operasi bertujuan meningkatkan kecekapan produktiviti dan keberkesanan operasi sesuatu perniagaan dalam konteks pengurusan. Seterusnya 5.1, iaitu perbelanjaan operasi. Ini merupakan perbelanjaan operasi perniagaan Haniflix. Jumlah perbelanjaan stok produk adalah RM305.04 dan jumlah perbelanjaan bulanan seperti pengangkutan dan pembungkusan iaitu sebanyak RM28.17. Seterusnya 5.2, iaitu carta ahli operasi. Ini merupakan carta ahli operasi perniagaan Haniflix.
Carta ahli operasi bermula dengan perbincangan ahli kumpulan untuk menetapkan langkah-langkah semasa menjalankan perniagaan. Operasi dimulakan dengan menyediakan peruntukan kewangan sebanyak RM25 setiap ahli kumpulan. Selepas itu, ahli kumpulan membuat pembelian stok dari pembekal dan menyimpannya. Sementara menunggu stok tiba, penyebaran iklan produk Honeyflakes dilakukan melalui pelbagai aplikasi seperti WhatsApp, Instagram dan Facebook untuk menarik pelanggan. Apabila pesanan diterima, pembayaran dari pelanggan diterima dan produk segera dihantar kepada pelanggan. Dengan ini, urus niaga berjalan mengikut rancangan yang telah ditetapkan. Seterusnya, 5.3 iaitu proses operasi yang berkaitan. Yang pertama adalah penerangan produk Honeyflakes. Honeyflakes ialah jenama produk usahawan muda yang dijual secara atas talian melalui pelbagai platform media sosial seperti TikTok, Instagram dan WhatsApp. Produk ini terbuat daripada cornflakes yang disaluti dengan madu asli. Meskipun hanya memiliki satu perisa, Honeyflakes menawarkan pilihan topping termasuk dark chocolate chip, butterscotch dan white chocolate chip untuk meningkatkan keunikan dan rasa. Pelanggan boleh membuat tempahan melalui WhatsApp dan Instagram dengan penghantaran langsung ke tempat mereka, termasuk penghantaran ke bilik pelanggan jika diinginkan. Yang kedua adalah aplikasi produk. Honeyflakes adalah makanan baru dan viral yang terdiri dari campuran cornflakes dan madu yang berkualiti tinggi. Honeyflakes ini hanya mempunyai satu jenis perisa sahaja, jadi pelanggan tidak perlu berfikir untuk memilih perisa tersebut. Kualiti produk kami mendorong orang ramai untuk membelinya dan ia juga menjadi persaingan dengan produk yang lain di pasaran. Yang ketiga adalah kelebihan produk Honeyflakes. Terdapat banyak kelebihan produk kami, tetapi di sini saya akan kongsikan 3 sahaja kelebihan produk kami, iaitu yang pertama adalah harga yang berpatutan. Yang kedua, madu dan cornflakes yang digunakan semestinya yang berkualiti tinggi. Dan yang terakhir iaitu yang ketiga adalah pembungkusan yang berkualiti dari segi balang dan pita pelekat yang kami gunakan. Nama saya Ansra binti Khairuddin, nombor matrik 294340. Semua modal bagi Honeyflakes iaitu grup kami adalah RM317.60 bagi keseluruhan. Untuk seorang pula RM31.76 sahaja. Perbelanjaan permulaan kami adalah RM28.17 iaitu pembungkusan dan juga penghantaran, dan anggaran jualan pula sebanyak RM458 dari produk kami iaitu cornflake madu dan juga 3 topping. Jualan yang telah kami kumpul untuk ketiga-tiga bulan ialah RM1,334 dan telah mendapat untung sebanyak RM345.57. Seterusnya ialah penyata aliran tunai. Pada bulan Oktober, jumlah tunai masuk ialah RM757.60 dan baki akhir adalah RM479.43. Pada bulan November pula, jumlah tunai masuk ialah RM876.43 dan baki akhir adalah RM548.26. Untuk bulan Disember, jumlah tunai masuk ialah RM995.26 dan baki akhir ialah RM667.09. Beralih pula kepada kunci kira-kira. Jumlah aset dan jumlah liability dan equity kami adalah sama. Maka, dapat saya simpulkan bahawa jumlah aset dan jumlah liability dan equity kami adalah seimbang. Sebelum memulakan perniagaan, kami telah melakukan perancangan bagi memastikan perniagaan ini berjalan dengan lancar dan sebaiknya. Produk kami iaitu Honeyflakes menggunakan bahan-bahan yang berkualiti tinggi bagi memberikan rasa kesedapan dalam setiap suapan. Kaedah pemasaran yang berkesan melalui pengiklanan di Instagram dan Facebook page telah meningkatkan hasil jualan perniagaan kami. Oleh itu, kami yakin bahawa perniagaan kami iaitu Honeyflakes akan lebih maju pada masa akan datang dengan sokongan yang diberikan oleh pelanggan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Amy Fazliana binti Badri Syam dan nombor matrik 294648. Jadi, saya akan berkongsi apakah yang dimaksudkan dengan perniagaan dalam talian. Perniagaan dalam talian atau e-perniagaan semakin berkembang popular sejak beberapa tahun lalu. Ia melibatkan jualan dan pembelian produk atau perkhidmatan menggunakan internet dengan pelbagai model dan melibatkan pelbagai industri. Penggunaan teknologi dan internet meningkat pesat terutama dengan wabak COVID-19
yang membuat perniagaan dalam talian menjadi pilihan utama masyarakat. Perniagaan kami iaitu Honeyflakes menyedari potensi perniagaan dalam talian untuk menarik pelanggan. Produk kami iaitu campuran cornflakes dan madu yang berkualiti tinggi dijual pada harga yang berpatutan. Kami aktif di pelbagai platform seperti Facebook, Instagram, laman web dan WhatsApp untuk memudahkan pelanggan menghubungi kami. Kami juga mengambil kesempatan daripada maklum balas pelanggan di Instagram dan memberikan maklumat tentang produk termasuk jenis topping yang ada. Kami menggunakan 4 platform ini dengan strategi berbeza untuk mempromosikan dan meningkatkan nama Honeyflakes. Selain itu, kami memanfaatkan Go E-commerce untuk mengurus pembelanjaan dan hasil perniagaan dengan cekap tanpa memerlukan proses manual. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Iman Elisha binti Khairudin, bernombor matrik 294585. 2.0 laman media sosial perniagaan. Ahli kami lebih fokus kepada Facebook dan juga Instagram untuk memudahkan urusan promosi, iklan, soft sale, hard sale dan banyak lagi. Terdapat nama Facebook dan Instagram yang telah kami paparkan. Perniagaan Honeyflakes mempunyai strategi promosi jualan yang berkesan bagi memasarkan produk secara atas talian. Strategi yang pertama adalah kami menggunakan kaedah teaser secara berperingkat di Instagram dan Facebook selama beberapa hari sebelum membuka tempahan kepada pelanggan. Kedua, kami menggunakan kaedah soft sale. Dan yang terakhir, iaitu ketiga, kami menggunakan kaedah hard sale. Terusnya, bagi tajuk saya pula adalah 3.0 iaitu wawasan perniagaan. Okey, yang pertama adalah media sosial. Media sosial yang kami gunakan untuk membuat promosi ataupun pengiklanan adalah Facebook, WhatsApp dan juga Instagram. Yang pertama adalah Facebook. Akaun Facebook, akaun yang kami telah capai adalah sebanyak 167 dan setiap pengiklanan yang kami lakukan, kami telah meraih banyak like iaitu lebih daripada 50 ke atas. Bagi untuk interaksi dengan para pelanggan dan juga penonton yang melihat kami punya Facebook adalah sebanyak 161. Ini adalah akaun Instagram. Kami telah buka akaun Instagram pada hujung bulan 10 dan sehingga kini kami telah meraih sebanyak 247 pengikut. Kami sangat aktif melakukan pengiklanan dan juga promosi di akaun Instagram dan kami telah mencapai sebanyak 49 post yang telah kami post iaitu 48 merupakan gambar ataupun poster dan satu adalah video. Di akaun Instagram kami telah mendapat feedback yang positif dan juga tontonan yang agak ramai iaitu lebih daripada 60 orang dan juga video yang telah kami post kami telah mencecah sebanyak 150 ke atas view. Ia telah menunjukkan bahawa cara kami sangat berkesan dan terdapat juga beberapa pelanggan yang order melalui Instagram. Nama saya Adriana binti Fakhruzi, nama matrik 294346. Laman sesawang Honeyflakes telah direka menggunakan platform Wix.com. Laman ini digunakan untuk mempromosikan produk kami iaitu Honey Cornflakes. Pelanggan juga boleh mendapatkan produk kami dengan menekan pada gambar yang telah diletakkan di website kami dengan memilih kuantiti yang diingini. Turut disertakan link ke platform Instagram dan Facebook kami. Sebarang pertanyaan mengenai produk kami dapat disuarakan dengan meninggalkan butiran seperti email dan nombor telefon dan soalan supaya dapat dijawab oleh pihak kami dengan cepat. Terusnya adalah rekod jualan. Jualan kami pada bulan Oktober mencecah RM440, manakala pada bulan November dan Disember pula sebanyak RM447. Jumlah jualan kami sepanjang 3 bulan ini adalah sebanyak RM1,334. Setelah mengambil kira modal dan juga kos perbelanjaan, bulan Oktober kami telah mendapat untung sebanyak RM111.83 dan juga bulan November RM118.83 sama dengan bulan Disember iaitu RM118.83. Jadi jumlah untung yang kami dapat adalah RM349.49. Nama saya Nur Syakilah binti Rodin, bernombor matrik 294542.
Maklum balas pelanggan ialah apabila pelanggan memberitahu perniagaan tentang pendapat mereka berkenaan produk, perkhidmatan atau cara mereka dilayan. Adalah penting bagi perniagaan untuk mendengar maklum balas ini kerana ini membantu mereka memahami sama ada pelanggan gembira atau jika terdapat perkara yang perlu mereka perbaiki. Selain itu, kebaikan berniaga dalam talian ialah perkara terbaik adalah anda boleh menjual barangan kepada orang di seluruh dunia, bukan hanya di satu tempat. Tapak web anda sentiasa terbuka, jadi orang ramai boleh membeli sesuatu pada bila-bila masa yang mereka mahu, yang sememangnya memudahkan. Ia juga lebih murah untuk memulakan dan menjalankan perniagaan dalam talian berbanding kedai biasa. Anda juga boleh belajar banyak tentang pelanggan anda dan menggunakan maklumat tersebut untuk membuat keputusan yang lebih baik. Usaha untuk menjayakan perniagaan konflik semadu dalam arena atas talian, terdapat beberapa masalah yang dihadapi. Antaranya ialah masalah persaingan, masalah strategi pemasaran dan masalah kualiti produk. Persaingan sengit dalam pasaran makanan dalam talian menuntut penciptaan identiti, jenama yang unik serta daya tarik produk yang menonjol. Kelebihan kompetitif dapat diperoleh melalui pemasaran inovatif yang menambah nilai dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Strategi pemasaran yang berterusan penting untuk meningkatkan kesedaran tahap jenama serta minat pelanggan. Masalah kualiti produk yang tidak konsisten boleh mengancam reputasi jenama dalam pasaran atas talian, maka menjaga kualiti produk dengan teliti berdasarkan maklum balas pelanggan menjadi keutamaan. Melalui pendekatan holistik, penekanan pada kualiti, inovasi dan pengalaman pelanggan yang memuaskan, perniagaan konflik semadu dapat mempertahankan kedudukan dalam pasaran yang kompetitif serta menarik minat pelanggan dengan keberkesan. Pelbagai cabaran perniagaan di atas talian yang dihadapi oleh peniaga. Salah satunya adalah cabaran yang pertama dalam perniagaan atas talian adalah mencapai dan mempertahankan kepercayaan pelanggan. Dalam dunia maya yang luas dan pesaing yang banyak, pelanggan dihadapkan dengan banyak pilihan. Oleh itu, penting bagi perniagaan dalam talian untuk membina reputasi yang boleh dipercayai dan meyakinkan pelanggan bahawa mereka adalah sumber yang dapat dipercayai untuk barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan. Cabaran yang kedua ialah keselamatan dan privasi. Keperluan dan keselamatan dan privasi merupakan cabaran yang penting dalam perniagaan atas talian. Pelanggan mengharapkan bahawa maklumat peribadi mereka akan dilindungi daripada akses yang tidak dibenarkan dan penyalahgunaan privasi mereka. Oleh itu, perniagaan atas talian perlu mengambil langkah-langkah untuk memadai dan melindungi maklumat sensitif pelanggan dan menjaga privasi mereka. Cabaran yang ketiga dalam perniagaan atas talian adalah pengurusan logistik dan penghantaran. Pengurusan logistik dan penghantaran menjadi isu penting yang perlu diatasi dalam menjalankan perniagaan atas talian. Pelanggan mengharapkan penghantaran yang cepat, cekap dan tepat pada waktu. Oleh itu, perniagaan dalam talian harus memastikan penghantaran pesanan dan pengurusan inventory dijalankan dengan baik.